Vitamin C, saya rasa tak ada orang tak kenal tahu vitamin C ni. Vitamin C ni adalah satu bahan yang ada di dalam produk penjagaan kulit dan sangat terkenal. Terkenal kerana apa? Dia ada banyak kebaikan dan salah satu kebaikan terbesar vitamin C ni adalah sifat powerful antioxidant. Bahasa Inggeris gitu kan, yang ada di dalamnya. Ya. Jadi yang menjadi isunya sebenarnya bukan nak cari vitamin C, nak cari itu memang banyak pilihan, tapi yang mana satu nak pilih oleh kerana sangat banyak pilihan itu. Itu adalah perbincangan kita dalam video kali ini. Kita nak bincang tentang cara memilih serum vitamin C. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah. Good. Baik, kita bincang tentang kesihatan kulit dengan menggunakan sejenis serum yang sangat popular iaitu vitamin C serum. Vitamin C serum ni sebenarnya kalau ada di pasaran dia tidak diciptakan sama. It sounds like it is the same thing. Contoh kalau kita tengok label luaran dia tanpa melihat bahannya, you will see vitamin C serum jenama A. Contoh yang saya pernah pakai Garnier. You will see another vitamin C serum jenama B. Contoh lagi satu yang saya pernah pakai Melano CC. Dia vitamin C serum, vitamin C essence ni samalah. Ya, sebab serum dengan essence kedua-duanya bahan ataupun produk bersifat merawat. So one thing very tricky about memilih vitamin C adalah kalau betul pilihan tu, dia akan mendatangkan manfaat pada kulit. Tapi kalau salah pilih, masalah dia boleh merengsakan kulit, dia boleh mendatangkan iritasi. Elok-elok kita nak dapat manfaat tapi dapat pula dia punya kedahsyatan. Tiba-tiba perkataan entah apa keluar ni ya. Dia punya benda-benda kesan tak baik ya. Boleh jadi ke vitamin C tu serum tu jadi tak baik pada kulit? Boleh jadi kalau salah pilih. That is the reason why kita kena belajar tentang pemilihan vitamin C serum yang betul. So, there are few things we want to consider. Kita start dengan yang pertama. Teknik memilih pertama adalah pilih jenis vitamin C yang betul. Mungkin ada yang tak sangka kan, jenis vitamin C. Vitamin C punya jenis tu dalam serum ni ada pelbagai. Ya, kalau kita tengok label memang benda tu tak nampak. So kita bincang beberapa jenis vitamin C yang popular ataupun ada di pasaran. Yang pertama adalah ascorbic acid ataupun L-ascorbic acid. Dia ada L-ascorbic acid lah kerana struktur dia lah, dia ada nama tapi nama dia berbeza tapi dia merujuk benda yang sama. Okey. Ascorbic acid is the best form of vitamin C serum sebenarnya. LAA ataupun ascorbic acid. Why? Sebab dia adalah, kalau dalam banyak clinical research, dia adalah vitamin C bentuk yang paling banyak dikaji sekali dan kesannya kepada kulit memang best. Antaranya vitamin C ni dia boleh menggalakkan penghasilan kolagen. Nombor satu, L-ascorbic acid dia paling bagus dalam menggalakkan penghasilan kolagen. Kedua, dia boleh melawan radikal bebas. Macam saya sebut tadi, vitamin C in this case, ascorbic acid has the most powerful. Dia adalah bahan yang paling hebat sekali untuk melawan radikal bebas. Kalau sebut radikal bebas ni kan, ramai orang mungkin tertanya-tanya. Radikal bebas ni merujuk kepada molekul-molekul yang berada di persekitaran kita. Boleh jadi juga apa yang kita makan, boleh jadi juga apa yang kulit hadapi, ya. Benda-benda tak baik yang mempunyai molekul-molekul yang tidak stabil. So radikal bebas ni dia adalah struktur yang tak stabil. So bila dia tidak stabil, apa yang berlaku adalah dia boleh curi struktur molekul yang lain-lain yang stabil pada kulit kita, ya. So bila dia curi, yang baru yang dicuri itu tadi, molekul tu pun tak stabil pula, atom tu tak stabil pula. So rantaian ketidakstabilan ni merosakkan kulit. Ambil peluang ni nak explain lah ringkas dia. So antioksidan dia boleh mengelakkan radikal bebas ni daripada mencuri-curi benda yang ataupun molekul atau atom yang dah stabil. Jadi tak rosaklah muka tu, tak berlaku oksida. That is the good thing about it. Cuma ascorbic acid ni ada kelemahan. Dua kelemahan utama, dia mempunyai pH yang rendah. Untuk ascorbic acid berfungsi dengan baik, formula perlu pH 2, perlu pH 3. Rendah tau, sangat rendah. Keduanya adalah ascorbic acid ni tidak stabil. Sebab pH dia rendah tadi, kalau tak formulakan dalam keadaan begitu,
dia boleh jadi molekul yang tidak stabil, cepat rosak. Maksud tak stabil ni, dia cepat rosak. Dia boleh, kalau kita pakai dalam keadaan tak stabil ataupun dah rosak, tak mendatangkan apa-apa manfaat pada kulit. That is the challenge of menggunakan atau menghasilkan vitamin C serum jenis ascorbic acid. Walau bagaimanapun dia tetap bagus. Ada kulit boleh menggunakannya, ada kulit mungkin tak boleh kerana ketidakstabilan itu boleh menyebabkan iritasi pada kulit. Disebabkan itu, adalah options yang lain, iaitu vitamin C terbitan or the derivative of vitamin C yang diciptakan oleh pakar-pakar. Kita nak bincang tu pula. Jenis vitamin C derivative yang ada di pasaran, antara yang popular adalah sodium ascorbyl phosphate. Ataupun nama pendek dia SAP. Dia dah nama popular LAA, SAP. SAP ni sangat sesuai untuk kulit yang berjerawat, tak mudah menyebabkan iritasi kerana ia stabil dan ia boleh diformulasikan dalam pH 7. So kulit sensitif pun boleh pakai sebab dia menghampiri ataupun kita panggil neutral kepada pH semula jadi kulit kita. Apa yang hebat sangat dengan SAP derivative adalah ada kajian yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahawa SAP ni dalam kuantiti 1% pun dia dah ada sifat antimicrobial. Maksudnya anti segala mikroorganisma yang tak baik-baik lah untuk kulit ni kan. So biasanya antimicrobial ni maksudnya kalau jerawat tu pH ni lah. Mikroorganisma yang menyebabkan jerawat. So dia boleh membunuh. Tu anti, membunuh. So kalau 5% SAP dipakai pada kulit, dia boleh merawat jerawat yang jenis meradang, yang inflame dengan jerawat yang tak meradang, non-inflammatory acne. So hasil kajian ni menunjukkan juga 5% SAP ni setanding dengan 5% benzoyl peroxide ataupun ubat jerawat yang biasa kita tengok di pasaran. Derivatif atau terbitan vitamin C yang kedua yang juga popular adalah magnesium ascorbyl phosphate, iaitu MAP. Dia bagus untuk tona kulit tak sekata, dia bagus untuk kekusaman kulit, dia bagus kalau ada tompok-tompok gelap, bekas-bekas jerawat tu bagus. Dan biasanya kan derivatif vitamin C ni, MAP ni, dia memang bersifat stabil. Jadi kulit sensitif pun boleh pakai. So dalam ada kajian menunjukkan MAP ni kalau dalam produk serum, kalau kita sapu pada muka, dia boleh menyebabkan anda dapat kembali tona kulit yang lebih sekata. Kalau masa pakai tu tona kulit macam tak sekata, lepas pakai MAP, kulit tu cenderung lebih sekata. Jenis vitamin C derivatif yang ketiga adalah ascorbyl glucoside. Saya sendiri pengguna kepada serum yang mengandungi ascorbyl glucoside, and what I found out is that dia sangat stabil, sangat sesuai untuk kulit sensitif, dan salah satu speciality kelebihan ascorbyl glucoside ni menurut kajian adalah dia sangat bagus dalam penyerapan pada kulit. Maksudnya bila kita pakai, dia serap dengan kulit lebih baik, kita tak rasa iritasi itu. Dan pada masa yang sama, dia mempunyai beberapa sifat original vitamin C, L-ascorbic acid, iaitu dia boleh bantu pudarkan hyperpigmentation, dia juga menggalakkan penghasilan kolagen, dia juga adalah antioksidan yang baik. Jadi itu semua sifat-sifat vitamin C yang pure, yang asal tadi, ascorbic acid, ada pada ascorbyl glucoside. Kalau kita jumpa atau pakai produk ascorbyl glucoside ni, satu saja, kalau kita pakai kerana sifat dia lembut, kita mungkin kena pakai dalam konsisten yang agak lama untuk kita betul-betul lihat dia punya kesan pada kulit. Itu sebenarnya satu benda yang bagus lah. Bila dia stabil, dia tak mengiritasikan kulit, jadi kita akan konsisten pakai. Berbanding kalau kita pakai yang pure tadi, kalau dia mengiritasikan kulit, kita jadi tak konsisten pakai. Itu beza dia. Ada satu lagi derivatif. Ini pun popular juga. Kalau anda tengok produk Garnier yang sebut, tak silap saya, 30 kali kadar pencerahan, something like that. Vitamin C dia bukan pure. Actually dia adalah vitamin C daripada ethyl ascorbic acid, EAC. EAC ni pun antara antara vitamin C derivatif yang disebut sebagai sangat popular. Dia ada satu fungsi iaitu pencerahan yang sangat bagus, dan kadar penyerapan dia juga not bad at all pada kulit. Bila sebut kadar penyerapan, vitamin C ni dia perlu masuk dalam kulit dengan
sekata dengan baik untuk diberi kesan pada kulit. Ada setengah vitamin C bila dia nak masuk tu, especially the pure one, untuk setengah kulit dia boleh menyebabkan kita rasa macam kena sting. So bila kita rasa kulit kita kena sting, memanglah kita tak nak pakai dah. Kita macam takut nak pakai. Faham? Sebab itu EAC ni kelebihan dia stabil, dia larut air, dia juga larut minyak. So pada pelbagai jenis kulit dia sesuai. Sebab kalau kulit berminyak, so dia ada sifat larut minyak. Kalau kulit yang kering, lembap, normal, dia perlukan air tu, so dia larut air. So pada banyak jenis kulit, ethyl ascorbic acid ni boleh jadi sesuai. Kajian menunjukkan 2% EAC ni dia boleh meningkatkan kecerahan tona kulit. Tapi syaratnya seperti biasalah, kena pakai dengan konsisten. Itu tadi kita bincang macam mana nak pilih serum berdasarkan jenis vitamin C di dalamnya. So ada yang pure, kita panggil pure vitamin C, ada derivative vitamin C. Macam mana anda nak pilih, kena kenal jenis kulit. Kalau anda jenis sensitif kulitnya, takut merengsa kulit, takut iritasi, ya, silalah pilih derivative. Tapi kalau nak dapat maximum effect, kulit pula tahan lasak, boleh ambil L-ascorbic acid atau ascorbic acid, iaitu vitamin C dalam bentuk pure. Satu, cara pertama nak pilih adalah jenis vitamin C. Apa lagi cara lain ataupun teknik pemilihan yang penting bila kita nak pilih vitamin C serum? Yang kedua adalah kadar vitamin C yang digunakan. Maksud kadar ni percentage lah. Ya. Bila sebut percentage, kajian menunjukkan bahawa vitamin C ni, kalau kajian maknanya dia kaji L-ascorbic acid tau. Kajian menunjukkan vitamin C ni kalau nak dipakai kesannya pada kulit, ya, dia dalam lingkungan maksimum pun 20%. 20% dia boleh pakai. Lebih daripada itu, dia akan memberikan iritasi pada kulit. Dan selain daripada itu juga bergantung pada formula. Boleh jadi ada vitamin C serum yang anda pakai, kadar dia dah cukup tinggi dah. Katalah 18%, 20%, 20% maksimum. Lebih tu tak boleh. Kadar dah tinggi tetapi tak mendatangkan impak pada kulit. Boleh jadi sebab jenis dia itu agak kita panggil lembut untuk kulit anda, kena pakai lama baru nampak efek, ataupun juga the whole formulation agak gentle for your skin. It does not give impact yang kita cari tu dalam tempoh yang kita nak. So, kadar vitamin C penting. Faktor ketiga adalah bahan yang diformulakan bersama dengan vitamin C. Ada vitamin C yang anda tengok dia bergabung bersama dengan vitamin E, vitamin C plus vitamin E serum. Ada yang anda akan tengok vitamin C plus ferulic acid. Contohnya, ada gabungan-gabungan ni dia memaksimumkan manfaat vitamin C itu. Sebab itu, kalau anda suka memaksimumkan vitamin C punya kebaikan pada kulit, so elok, seronok pakai vitamin C yang jenis gabungan ini. Antara yang saya pernah pakai vitamin C plus E Sephora. Ya, yang itu memang bagi saya antara vitamin C yang saya konsisten pakai. Gentle for skin walaupun dia derivatif, tapi kerana dia ada gabungan, jadi dia memaksimumkan manfaat vitamin C itu. Terasa cerah kulit saya lebih pakai. Faktor keempat, untuk pilih vitamin C serum, anda kena tengok packaging ataupun botol serum tersebut. Ni penting ya, disebabkan vitamin C ni dia ada sifat mudah teroksida. Mudah teroksida maksudnya dia cepat rosak lah. Ya? So kalau kena cahaya matahari, terkena oksigen, dia akan mudah rosak. Botol yang tak rapat, dia akan mudah rosak. Letak dekat tempat yang menyebabkan suhu tinggi atau terdedah pada cahaya matahari, dia akan rosak. Oleh sebab itu, cara kita jaga botol packaging itu, apa kita panggil penyimpanan produk itu, dan botol itu sendiri penting. So, pilih botol yang gelap dan juga dalam keadaan botol tu memang boleh ditutup rapat, ya. Maksudnya botol tu menjaga produk di dalamnya. Dan selalunya yang tak stabilnya adalah ascorbic acid lah. Derivatif yang lain, vitamin C yang lain tu, derivatif tu dia memang boleh stabil, tapi tetap juga kita kena jaga, kena faham. Sifat vitamin C secara umumnya memang mudah teroksida. Okay? So you want a good dark color bottle, tight. Cara kita simpan, jangan kena cahaya matahari, jangan sama sekali tahu. Dan jangan terdedah, terbuka botolnya, kena oksigen. We don't want that. Right, kesimpulan, kalau anda nak pilih vitamin C serum, cara pilihnya pertama, kena tahu jenis vitamin C di dalam serum itu.
Kedua, kena tahu kadar yang digunakan. Boleh mula dengan kadar yang rendah dulu, tak perlu pergi tinggi-tinggi dulu kalau takut iritasi pada kulit, ya. Ketiga, kena tengok bahan-bahan lain yang diformulakan bersama dengan vitamin C di dalam serum itu. Dan keempat adalah kena tengok packaging serum untuk menjaga integriti produk tersebut. Okey? So, kalau kulit anda tak tahan lasak, boleh cuba vitamin C terbitan. Kalau kulit anda okey, tak ada masalah, just fine macam kulit saya, kita boleh pakai ascorbic acid. Alright? Thank you. See you. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.